Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di podcast Fano Evo. Okay, welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, saya Fadil Rasul bersama Zack Muriken dan Fadi Ghazali. Yes, Episod 4, Zack. Episod 4 Episod 4 Kita luar kenapa biasa. hype? Memang luar biasa. Sebab apa saya hype? Sebab production Kedekut bagi baju sama. Kebetulan Okay, kalau tanya saya lah, kalau tanya Zack kan, first, sebab kita baru sudah evolusi. Oh. Lain macam dia punya pergi. Ramai yang menangis, ramai yang dari jauh-jauh pun ada. Sabah, Sarawak. Tapi sharing Tuan Fadi tu best lah. Alhamdulillah, insyaAllah. Kena make sure next time kalau ada lagi. Kalau ada lagi. Kena datang. Alright. Dan seterusnya kali ni kita nak membicarakan lebih spesifik. Okay, tentang betapa pentingnya untuk usahawan tu ada video. Yes, video. Dan kita nak bicara soal spesifik YouTube. YouTube channel. YouTube dulu. Sebelum kita sentuh, kita tahu sekarang kat Malaysia ni TikTok lah, Instagram Macam lah, Facebook lah dan sebagainya. Ni kalau nak compact dalam satu episod habis lah. Sampai 3 malam tak habis. 3 malam tak habis. Podcast ni 3 malam tak habis. So untuk episod kali ni, guys, kita fokus on YouTube. Yes. Sebelum tu Tuan Fadi, saya nak tanya orang yang ada YouTubers lah. Kita panggil YouTubers. Saya dulu ke Tuan Z dulu? Saya tanya Tuan Z dulu. Tuan Z dulu. Awal sangat. Simpan soalan ni. Simpan soalan tu. Simpan aku lupa ingat saya. Okay, kita tanya ni lah Fadil kan. Kita ambil dari sudut perspektif seorang viewers, penonton. Okay. You guys penonton kan, pendengar-pendengar ni kan. Kenapa korang suka tengok YouTube? Mudah difahami. Mudah difahami. Dah difahami maksudnya? Contoh? Saya suka video. Okay, sebagai viewer kan, saya suka video sebab benda tu senang duplicate. Senang duplicate. Tak faham lagi tu. Okay, kalau technical, kita boleh duplicate technical tu based on video. Oh. Berbanding daripada copywriting ke whatsoever kan. Dia tulis dah panjang, saya tak suka membaca panjang tu. Suka consume visual. Yes, visual. Okay. Mudah untuk consume. Yes, mudah untuk consume. difahami dan consume. So ada betul. Ada orang dia suka dengan melihat, dia senang masuk dalam kepala. Yeah. Ada orang dengan membaca. Yeah. Alright. So Tuan Fadi, itu kita dengar dari sudut pandang seorang viewers. Kita pun sebenarnya viewers. Kita semua viewers. Betul. Macam Zack, sekarang. Dulu kita nak dengar ceramah pergi masjid surau kan. Ayah kita bawa apa semua kan. Betul. Sekarang ni apa cerita macam saya memang suka Sayyidina Umar Al-Khattab. Saya memang itu hero saya selain daripada Rasulullah. Sayyidina Umar Al-Khattab ni saya boleh tahu banyak cerita yang cikgu-cikgu dulu dekat sekolah tak pernah bagi tahu. Sekarang dengan YouTube je boleh tahu. So bagi saya video YouTube ni memang tempat access knowledge yang free lah. Betul. Dia kalau buka universiti banyak graduan dia. Banyak graduan dia. Saya daripada University of YouTube. Syekh Al-Google. Saya setuju benda tu. Sekarang ni dekat Kelantan ni cerita Kelantan banyak sangat kedai gunting rambut tau. Okay. Gunting rambut. Terutama dekat kampung saya tu lah, Pasir Putih. Setiap kali saya pergi gunting rambut, budak-budak muda semua. Ada yang gunting rambut tu SPM tak habis lagi. Tak habis SPM. Saya pun kata, belajar dari mana gunting rambut? Smart pula tu dia orang gunting. Style terkini lah. Kata, YouTube je bang. Dia kata, lain macam. Setiap tempat yang saya pergi, sampai Kota Damansara ni tau, ada satu Jus barber. Bukan Jus barber. Ada satu lagi yang Pinnacle ke apa. Okay, depan Kan? tu. Dia kata, budak sekarang tak payah masuk akademi lah. Dulu kan ada akademi bang. Kau ni belajar YouTube ke? Nak tak nak je lah kan? Ya, betul. Kalau dah malas, bagilah YouTube macam-macam pun tak boleh. Bagi pun tak jalan juga. Setuju lah. Dia sebenarnya nak tak nak sekarang ni nak belajar apa-apa, belajar kat YouTube kan. Betul. Yelah, betul lah. Kadang-kadang macam dulu kan Tuan Fadi, Alang dah sentuh bab ni kan. Sebelum kita tanya tentang usahawan, macam Tuan Fadi dulu, banyak benda macam contohnya marketing. Sejujurnya kita sekarang Dylan nak belajar sesuatu boleh ya. How to lah. Dekat YouTube how to breathe pun ada. How to breathe, cara nak bernafas. Cara nak bernafas pun dah ajar. Cara view banyak, view pun banyak. Cara lipat baju berjuta orang tengok. Betul. Tapi macam dulu Tuan Fadi untuk mendapatkan ilmu tu betul-betul terang lah. Memang apa cara dia memang tak ada cara. Memang kena pergi kelas atau beli kos atau beli buku.
Sebab masa tu kita nak stream YouTube tu makan data tau. Lain macam. Jaring connecting. Oi. Alright. So memang gila dulu Mang Katim kita tak ya, apa tu setahu saya lah tak banyak menyentuh bab branding. Tak ada. Kan? Tak banyak kan. Tak Dia ada. lebih pada direct selling tu kan. Betul. So sekarang ni kita Fadi, betapa pentingnya untuk usahawan ni nak tak nak kau kena ceburkan diri juga dalam depan kamera ke video. Why is it so important tu Fadi? Ada satu term so important yang dibincangkan ketika mana saya pergi satu conference international. Okay. Alright? Yang menjadi faktor utama yang menentukan orang beli daripada kita atau tidak. The key adalah authenticity. Authenticity. Maksud tu apa authenticity? Authentic lah. Authentic lah. Apa maksud dia macam authentic? lagi Asli. Original lah. Real. Jadi video ni real. Sebab tu lagi banyak kita buat video live atau kita record video yang tak banyak editing akan menyebabkan orang percaya dengan figure orang yang nak menjual barang tu atau servis tu. That's why it's very important. Okay. Jadi tuan, okay ni saya tambah lagi satu soalan. Di mana ada certain usahawan kita jumpa kan, tapi saya malu lah, saya segan, saya tak nak ke depan. Jadi jawapan untuk orang yang bertanya-tanya macam tu, macam mana tuan? Kita nak bagi jawapan tu, kita bagi case study terus. Okay. Nampak dia duduk menaik, tak tahu naik apa kan. So kita nak bagi case study terus. Saya rasa ada props hari ni. Ada. Bagi bawa props sikit. Bawa props. Woi, props Riak. Tak, kita Istighfar punya dulu. Istighfar. Astagfirullahalazim. Masa untuk riak. Apa yang Taufik pegang lah Taufik. Nama lain bukan nama saya. Tak apa, tapi biar. Okay. Saya tanya soalan. tu dia. Tu dia. Bukan Taufik tadi, bukan menaip. Saya tengah tengok kan, macam 6 kisah dan sejarah menarik mengenai YouTube. Setiap benda ni yang berlaku ni YouTube saya kata ada link dengan usahawan. Dia mesti ada backstory dia yang memberi inspirasi kepada kita. Tapi nanti kita go through Kejap lagi lah. Tapi saya dah dengar story ni. Okay. Saya tak kisah 6 story tu. Sado kita cuba. Okay. Apa tu Okay. Fadi? So ni orang tak tahulah. Tuan Z lah explain. Apa dia? Ni apa benda ni? Okay, ini dipanggil silver play button. Bagi kita tunjuk dekat kamera lah. Okay, ini silver play button. Alright. Okay. So silver play button ni sekarang ni kalau 100,000 subscribers, YouTube akan hantar ni lah. Dia akan bagi satu. Dia akan post. Direct. Dalam box. Dalam box. Perasaan waktu terima box. Okay, good question. Saya akan sejujur-jujurnya saya akan cerita. Okay. Dia akan relate dengan cerita-cerita yang saya kongsikan di episod-episod lepas. Okay. So 100,000 subscribers kita akan dapat silver play button. 1 million subscribers kita akan dapat gold play button. Okay. 10 million subscribers kita akan dapat platinum. Play button. Okay. And then macam ada juga beberapa YouTubers yang diorang dapat kira custom punya play button because dah tak masuk akal beratus juta. Antaranya Mr. Beast. Mr. Beast one of my favorite YouTuber. Kalau 10,000 tak dapat 10,000 dulu dapat. Dulu bronze. Kita ada bronze. Dulu ada sekarang bronze. Sekarang ni ramai sangat orang yang sekarang rasa memang senang dapat. Tapi 100 nampak dia rendah kan? Biasa sangat. Mudah sangat. Bukan sekarang. Maksud saya sekarang. Sekarang ni semua orang Tuan Fadi, siapa-siapa boleh jadi terkenal sekarang Tuan Fadi dengan platform yang kita ada. So dengan 100,000 subscribers ni dapatlah silver play button. Dia macam sijil lah. Macam diploma lah. Diploma di YouTube. Tapi sebelum dapat 100,000 dia mesti bermula dengan satu. Sebelum jadi 100,000 tu. Okay. Macam mana start? Ini apa? Sabotage. Okay. Macam tu Fadi? Macam mana boleh sebelum 100,000 tu dia mesti satu. Betul. Macam mana boleh terstart ke apa ke? Okay. Turning point. Kenapa? Turning point Okay, terus terang Tuan Fadi, saya daripada kecil ni saya memang suka seni. Okay. Saya suka art. Tolonglah pegang. Saya suka art lah. Saya suka seni. Saya suka benda seni. Okay. Jadi bila saya Fadil, aku tak boleh fokus. Kelakar. Saya suka seni. So daripada kecil saya memang join all this drama, syarahan bahasa Inggeris. Syarahan bahasa Inggeris saya nombor 1 Kalau speaking Syarahan. Sorang-sorang bercerita bahasa Inggeris. Waktu tu cerita seriously saya dah jam 4 tau.
Saya ingat lagi dia punya skrip. Thank you and a very good morning to Mr. Chairman, the honorable judges, the respective teachers, my brothers and sisters in Islam. Today, I will tell you a story entitled The People of Thamud and Prophet Saleh. Alhamdulillah, dah jam 4 tu saya dapat tempat pertama. Peringkat zon, lepas tu peringkat daerah, lepas tu peringkat negeri. Alhamdulillah nombor 1. So saya memang minat everything yang melibatkan tu, menyanyi lah, apa semua kan. So sampailah habis waktu sekolah. Waktu sekolah saya start tingkatan 4, tingkatan 5 macam tu saya dah start dengan AJL apa semua, buat belakang tabir lah. Tingkatan 4, tingkatan 5 AJL. Boleh macam jadi kru time tu. Bukan jadi kru. Jadi waktu tu saya bantu Azlan typewriter. Saya dulu typewriter sebagai vokal. Okey. Lepas show backup vokal apa semua. Masa sekolah menengah lagi. Sekolah menengah. Kalau saya dulu tunggu depan TV kan. Lepas tu tingkatan 5 sekolah saya ni dah 13 tahun tau. Tak menang nasyid. Sekolah saya ni yang menyanyi ada nasyid lah. Sekolah apa tu nama dia? Tak ada lah sekolah kan. So after 13 tahun saya join sekolah tak menang apa-apa. So best saya tu, saya alhamdulillah saya jadi solo. Menang peringkat negeri, dapat anugerah solo terbaik. Waktu tu diri macam, boleh pergi lagi ni kan, boleh pergi lagi ni, encouragement. Tapi pada ketika itu ayah saya seorang yang profesional lah. Dia pegawai polis dan alhamdulillah dah pencen dah sekarang. Last dia berkhidmat Timbalan Ketua Polis Melaka. So untuk seorang yang begitu, dia mengharapkan anak sulung ni turn up to be someone yang at least a doctor, engineer. Profesional lah. Kita jenis yang tulis buku zain, melukis, main gitar. Gitar gua pernah kena campak bro. Serius kan. Tapi kita minat. So saya banyak pergi casting berlakon apa semua. Waktu tu badan saya terang badan saya besar. Dia kecil pada ketika itu usia 18-19 tahun tu bagi saya dah besar. Tapi tak ada besar macam sekarang. So pergi casting berlakon tak jadi, pergi ni tak dapat, pergi audition Akademi Fantasia pernah pergi, Mentor pernah pergi. Ni vokal bukan sekadar rupa. Dah lah bukan sekadar rupa pun tak dapat. Macam aku dapat solo terbaik ni, mana mungkin gua tak bisa dapat ni kan. So padahal kita tak tahu lagi faktor keberkatan mak bapak. Kita nak redha tu saya yakin dulu saya tak dapat bukan sebab saya tak berbakat, tapi sebab mak ayah tak redha lagi waktu tu. Dia tidak mendapat keizinan yang proper. I mean, so tahu saya buat apa? Saya macam okay fine, kau tak nak ambil aku aku ada talent. So takkanlah kita nak tulis kat resume kita talent kita. Saya boleh menyanyi, saya boleh ni, saya boleh jadi host. Saya buat YouTube. Kau tak nak bagi platform kat aku. Kau tak nak bagi platform kat aku, it's fine. I create my own platform. So bila saya create saya punya own platform, waktu tu tak jumpa Tuan Fadi Gia. So waktu tu ego semua penuh sama bara-bara. Dia tak zuhud sangat. Tu saya langgar semua benda. Semua orang saya langgar sama dia. Pergi sana pergi sini, pergi sana pergi sini. So saya buat sampai ke tahap orang-orang yang saya pernah minta dulu kan, saya nak audition apa semua, diorang call saya panggil untuk pergi. Itu alhamdulillah saya dapat jadi radio announcer kat Hot FM. Lepas tu daripada Hot FM tu pula sebabnya nasi lemak kopi nak tutup, diorang kata ada in-house penyanyi audition kau datang borak kopitiam. Alhamdulillah ni dah tahun ke-5 borak kopitiam. Lepas tu banyak-banyak job show lain lah. So that's what motivated me to start my own YouTube channel, because I wanted to create my own platform. Ingat tak first video yang saya buat? Ingat. Video macam apa nama? Malu ke tak masa tu? Tak. Saya terima kasih waktu tu saya start YouTube video tahun 2011 2010-2011 macam tu. Dah lama 2011. Saya tak ada kamera, tak ada apa. Tapi kawan saya ni dia ada MacBook tau. MacBook lama. MacBook dia ada color-color ke? Ada webcam. Okay. Tahu tak, saya buat vlog pegang laptop. Hi guys, assalamualaikum. Pegang, serius saya tak pegang. Pegang laptop semua. Video tu ada lagi kan? Ada, tapi saya private dah. Sebab kelakar saya buat pasal assalamualaikum lah, kepentingan bagi salam. Rupanya dah bagi value kau kan. So tapi kadang-kadang member menyampah, kadang-kadang dia nak pergi kelas kan, tapi kita dah edit pun guna MacBook dia juga. Semua kita tahu dia bengkak dengan kita, tapi semoga segala kebaikan saya buat ni mengalir kepada dia, semua dia masuk syurga insya-Allah. Dia memang saya tahu dia bengang dengan saya semua, asyik pinjam barang kan. Tapi bila sampai saya dapat 100 subscribers pertama, dia bangga sebab laptop dia. Bro, dia laptop aku. So itulah yang buat saya motivated lah. Okay, so
based on pengalaman Tuan Zack lah, membina 100,000 subscriber ni, what is the X factor yang menyebabkan orang akan subscribe kita punya channel? USP kita kena dahsyat lah. Kita kena lain daripada orang. USP tu dahsyat. Bagi saya, Alhamdulillah, saya pada zaman saya dulu, dia tak macam sekarang. YouTube channel sekarang, artis pun buat YouTube. Betul. Semua orang buat YouTube. Kau dah famous pun kau ada YouTube. Terlalu ramai lah. Nak bersaing tu susah. That's why ramai YouTuber-YouTuber selama, kalau contoh kita tanya, mereka lebih banyak berkarya di belakang tabir lah. Sekarang Diorang lebih matang. Diorang earn money for their family. You know. So, contohnya saya boleh bagi kan, Maria Elina. Lepas tu Anwar Hadi, Mat Lutfi. Mat Lutfi dah tak ke depan dah. Sekarang ML Studio. ML KO Propaganda. Itu yang first awal-awal kan, Maria Elina. Tu awal. awal Awal. Lepas tu saya punya senior waktu tu, satu best dengan kau, Fadil sebenarnya senior saya kat UiTM. Oh, ya ke? Senior. Tapi ni nampak macam senior sekarang. Dia nampak muda. Kau tahu tu. UiTM Lendu. So dekat UiTM Lendu tu ingat tak KO? KO Propaganda. KO Propaganda tu merupakan salah seorang YouTuber yang membuat saya rasa macam, weh, aku nak start YouTube channel lah. Sebab dia cool. Dia best. So dia antara sebabnya kemudian saya start. Waktu tu memang tak ramai orang. Tak ramai orang buat. Lepas tu saya fikir, orang tak kenal aku ni. Macam mana aku nak bagi orang kenal? Kebetulan Alhamdulillah kan saya dah buat AJL daripada saya sekolah. So saya punya circle tu macam selebriti lah, apa semua tu ada lah. So saya call lah, bro, jom buat. Dengan siapa yang first artis? Azhar. Daripada kumpulan Azhil. Azhar. Lepas tu okey, jap. Ini yang ilmu selalu Tuan Fadil cakap, brand association. Betul kan? Yes, association. So Azhar. Lepas tu waktu tu buat dengan dia. Alhamdulillah, penumpang best. Kemudian ada spicy noodle ramen. Zaman tu kan famous spicy. Okay, saya punya logik Tuan Fadi. Saya yakin pada waktu itu kalau saya buat seorang, meletup sebab dia viral. Saya fikir, okay, aku nak double, triple the views. What should I do? Saya panggil lah orang famous. Kebetulan pula nak jadikan cerita, orang famous pada ketika itu memang sahabat saya yang saya call, dia boleh buat. Aisyah Aziz. Okay, Roger je. Tuan Fadi tahu saya buat Aisyah AF. Tuan Fadi tahu saya buat kat mana? Dekat rumah Tuan Fadi ni. Betul-betul dekat parking tu. Parking lot tu ya? Ya. Kat mana? Dekat lah, kan ada parking dekat depan rumah kan ada parking lot. Ada parking tu dekat mozaik tu kan. Situlah saya park, situlah saya buat. La ilaha. Aisyah dulu duduk sini je. Dekat sebelah depan ni. So dia perempuan. Takkanlah kita nak dia akan masak. Yang best ni Aisyah kalau dengar, thank you, shout out to you. Dia masak untuk saya. Saya beli, saya bujang gitu tu. Saya beli spicy ramen tu. Dia nak datang masak. Dia turun, dia ambil tu, dia pergi masak kat atas rumah dia. Takkanlah saya nak pergi naik rumah dia kan. Dia turun, makanan kita parking kat rumah tu Fadi tu, buat video tu. Kalau Tuan Fadi tengok betul-betul balik video tu, itu dekat parking lot tu. And now I'm here. Masya Allah. So when time goes on, buat video dalam kereta dengan selebriti lah, dengan ramai beberapa orang. So start pada tu, saya call orang mula-mula. Tapi lama-lama saya dah tak perlu call lah. Record label call saya, station TV call saya. Kadang-kadang ada orang nak keluar drama, ada orang call saya, saya nak promo dalam kereta, you boleh. So Alhamdulillah dia jadi automate lah benda tu. Jadi masa tu keunikannya adalah dalam kereta. So semua video akan di-shoot dalam kereta. Dalam kereta. Tak kisahlah engkau Miss World ke, kau Datuk ke, Tan Sri ke, kau duduk dalam kereta aku. I see. So itu yang dimaksudkan bila kita nak buat satu video. Setting tu kadang-kadang tak payah gempak sangat, tapi betul. Dia kena ada satu identity yang mewakili kita. Betul. So dua dah tips tu. Satu, just do it. Apa yang ada which is dalam kereta, jalan je. Tapi buat benda yang sama berulang kali supaya jadi identity kita dalam kereta is Z American. Nombor dua adalah brand association. Kita nak pergi kita punya content video tu, benda yang sama tapi bila kita associatekan dengan brand orang yang memang dah ada, dia pergi lebih double triple lah. Betul. Dia kena berani je lah. Dia kena berani. Okay. Kebetulan I was there at the right time. So kalau Tuan Zack, dia jenis yang tak malu. Fadil, malu tak? Okay, dia sebenarnya Tuan, kalau untuk pengetahuan, saya adalah juga YouTube. Semua orang ada YouTube bila Google account kan sebenarnya. Dan zaman dulu pun 2013-14 kalau ada pernah tengok video kan. Main gitar rap. Ada. Okay, nanti saya tengok. Tengok dan gelak saya pun gelak balik Tapi memang inspiring Jujur Dil, aku cakap bukan aku nak ambil hati kau, tapi aku tengok video kau,
aku macam dan melihat Fadil Rasul yang sekarang, I was so inspired because different. Rambut panjang tak? Rambut. Oi, saya panggil dia Eddie Ashraf. Oh. Kalau ada gambar dia, ni gambar dia. Rambut panjang, lepas tu dia pernah pakai braces pakai braces. Oh, pakai braces juga lu. Dia monok, mana tu buat stick tu, tambah di stick. Allah Akbar. Dia memang nampak semangat tu lah. Dan lain. Tapi alhamdulillah dengan kita main gitar, nyanyi macam tu, orang kata apa, bahasa kasarnya nyanyi bodoh yang tu kan. View pun 1,000 macam tu. Jadi saya galakkan lah kepada usahawan yang nak berniaga, better buat video cantik, upload je dulu. So apa tips kita nak bagi pada usahawan yang nak buat video ni? Start lah, mula. So first kali adalah start je. Betul. Jalan je. Ambil je. Tak ada kamera, tak ada apa, tak. Betul lah Zack. Phone lah. Saya ingat waktu saya buat video yang main gitar tu, phone saya ingat Samsung S3 je. Ui, lama. Tapi waktu tu dah gempak. Samsung S3 adik saya record dengan keadaan marah. Kau ni apalah kan. Gegar-gegar je. Tapi upload je lah. Fatin tu. Aduh, baik. So benda-benda seperti itu atau tadi mula. It's a process. Dan terus terang bila ditanyakan kepada saya pun tak tahu sebenarnya brand association lah. Saya tak tahu. Kepada pendengar dan kepada penonton-penonton, saya tahu benda ni selepas saya jumpa Tuan Fadi dan jumpa Fan Evo. Baru saya tahu, oh no wonder I can get this 100,000 subscribers. Padahal saya tak tahu pun formula-formula tu. Tapi bila saya duduk, saya pecah-pecah balik, oh sebenarnya aku buat ni. Sebenarnya aku buat ni. Oh okey, aku buat ni. Dan yang paling best sekali, yang saya paling tak boleh lupa apa yang Tuan Fadi selalu ingatkan adalah dalam silaturahim ada 2 benda. Yang pertama umur panjang insya-Allah. Yang keduanya rezeki. Itu hadis. Hadis lah yang Tuan Fadi share lah. So patutlah selama ni kita dapat ni sebab silaturahim. Macam mana Zaid dapat borak kompetian pula pun ada cerita dia, tapi nanti terlalu banyak lah nak cerita. Memang silaturahim banyak. So tips dia adalah start je, mula. Dan saya nak bagi tips nombor 2. Okay, untuk usahawan. Bila kita buat YouTube, saya tak adalah 100,000 tapi adalah juga sikit-sikit. Banyak tuan, 26,000 sekarang banyak. Tapi key dia adalah nombor 2 yang saya nak share adalah quantity versus quality. Jadi ramai orang dia ingat dia nak buat YouTube ni dia mesti quality dia mantap gila, level kayangan yang kalau tengok tu movie punya style. Macam Top Gun punya level lah. MTAS production. MTAS punya production. Power, jadi benda-benda macam tu letak kat tepi dulu. Dia panggil quantity versus quality. Quantity lebih penting berbanding quality pada peringkat awal. Start je, lepas tu rakam je apa yang boleh dirakam, guna apa yang ada, masukkan sebanyak mungkin. Along the journey tu kita akan start to upgrade sikit. Macam tu lah. So lama-lama kita akan membina YouTube yang baik, yang bagus. So kat mana kita perlu fokus bila kita nak buat content whatsoever ni? Fokus pada manfaat. Jangan fokus pada kualiti yang sampai level tak. Kalau cantik sekalipun tak ada manfaat, orang tak akan appreciate. Tapi kalau ia bermanfaat, insya-Allah fokus je. Kalau Tuan Zaid buat makan-makan mesti pedas-pedas kan, apa manfaat dia kepada orang? Tak tahu. Jangan makan pedas. Tak, manfaat dia orang dapat hiburan. So itu mungkin kita tak sedar kan. Orang yang tengok definitely orang yang stres. Dia happy. Betul. Itu dia tengah stres, dia tengah apa benda aku nak buat. Dia tengok dia happy. Betul. Ada juga manfaat, tapi yang tak memberi manfaat tu kalau buat video mencarut-carut, kan, menjatuhkan orang, komen. Ni satu lagi. Buat video komen. Kerja dia buat video komen orang. Contoh. Bukan stitch. Ada orang macam yelah, orang buat video dia komen pasal orang. Dia komen ramai sangat. Dia komen pasal orang. Boleh tak? Kalau komen itu membina, InsyaAllah. Maksudnya contoh kalau buat begini, baik. Tapi kalau komen itu sentiasa menjatuhkan kan, bagi saya baik kita senyap berbanding kita komen. Macam tu lah. Tak suka beritahu direct dulu. Kalau tak suka bagi tahu direct, elok. Sebab ada satu kes hari ni, Syekh apa nama yang viral tu? Syekh mana? Lupa dah saya. Syekh adalah satu. Dia ada orang komen yang tak elok lah. Jadi dia terima komen-komen tu. Cuma yang betternya
bagi nasihat dulu, dia boleh terima, tak ada masalah. Right. Itu pandangan saya lah. Kalau sebab video ni sifat dia akan bertahan selama-lamanya sampai kiamat. Betul. Kalau diletakkan di mana Tuan Fadi? Kalau kita upload je dalam internet, dia akan ada selama-lamanya. Walaupun kita rasa kita delete, tapi dia ada je. Walaupun kita private kan, Dia ada. dia akan ada. Jadi terutama kalau kita tak private kan. So mungkin Fadil boleh tengok sekarang ni, contoh Fadil kata, oh tengok video saya gelak je dengan rambut panjang pakai braces macam tu kan. Saya pun tak boleh bayang lagi, tapi kita tengok Best tapi itu Fadil boleh gelak tau. Bayangkan kita buat video tak elok kan, lepas tu kita meninggal. Betul. Cucu cicit kita pula tengok. La ilaha illallah, payah tu. Betul. Kalau yang kita tak upload, maksudnya mungkin ada orang buat jahat kat dia, dia upload benda tak elok kan. Itu tak boleh nak buat macam mana kan. Tapi kalau kita yang uploadkan benda tu, yalah, tak elok lah. So keyword dia, bila kita nak bangunkan bisnes kita, usahawan ni fokus pada manfaat. Buat video biar bermanfaat, InsyaAllah. Dan kalau mungkin ada ramai orang yang macam tak perasan, dia mungkin macam saya dulu, tak tahu. Tapi bila one fine day, dia ada turning point tu yang bila kita pandang belakang balik, rupanya kita buat scan. So at that time kita akan cuba sedaya upaya untuk buat to be better and buat dalam version yang capacity kita dan sekarang punya keadaan. Betul. So Lebih matang lah. Lebih matang. So kita gather all the subscribers, followers dulu yang memang suka kita disebabkan ini, kita tarik, guys, jom sekarang ni pula, jom korang pun dah tua kot, jom macam tu kan. Alright, so guys, ada satu soalan Tuan Fadi. kita rehat dulu. Okay. Kita rehat dulu. Alright, kita kembali selepas ini di Funnel Evo Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, selamat datang ke Funnel Evo Plus. InsyaAllah di sini anda akan belajar banyak perkara, terutama untuk mendigitalkan bisnes anda. Saya amat yakin dan percaya di kalangan anda adalah orang-orang yang bertanggungjawab untuk membangunkan bisnes. Justru dalam FE Plus, anda akan belajar banyak perkara. Anda boleh belajar tentang Facebook marketing, TikTok marketing, Shopee, nak mulakan bisnes dekat Shopee. Dan di dalam FE Plus juga, anda berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat CJ melalui program pensijilan di Funnel Evo dengan kerjasama dengan universiti tempatan. Dan tuan dan puan, berita baiknya, saya nak bagi tahu kepada anda flow cara pembelajaran. Macam mana anda nak belajar? So first thing first adalah anda lihat terlebih dahulu kesesuaian platform digital mana yang anda nak pasarkan bisnes anda. Contohnya, anda rasa your product or your service patut orang-orang di Facebook nampak. Jadi, klik untuk belajar di Facebook marketing. Kalau anda rasa Instagram, maka anda ambil Instagram marketing. Kalau anda rasa TikTok itu penting untuk pelanggan-pelanggan anda kenal anda, ataupun anda dapat tahu yang bisnes anda ni ramai pelanggan di TikTok, maka ambil kos TikTok marketing. The key adalah bergantung kepada strategi anda untuk memasarkan bisnes, produk dan servis anda. This is very crucial untuk anda tentukan peringkat awal. Sebab dalam FE Plus ada banyak courses-courses, jadi bermula di tempat yang betul dan tepat. Bergantung kepada pelanggan anda. Alright? Jadi tuan dan puan, hopefully anda akan belajar banyak di FE Plus, Funnel Evo Plus. Saya doakan kejayaan anda. InsyaAllah saya tak sabar nak lihat bisnes anda meletup dan memberi manfaat kepada ramai orang. InsyaAllah. Sekali lagi selamat datang ke Funnel Evo Plus. Selamat belajar. Assalamualaikum. Pagi. Alright guys, we're back in Funnel Evo Podcast. Okay Dil, Okay. soalan apa tadi nak tanya? Tadi nak tanya, tiba-tiba kita break kan. Okay, Tuan Fadi. Yup. Tuan Fadi ada account YouTube. Ada, Alhamdulillah. Siapa yang Tuan Fadi follow dekat YouTube? Yang saya follow, yang saya ingat, Subscribe. yang saya memang Consume Yang confirm adalah kereta lah. Kereta. Memang saya memang minat kereta lah. Saya memang selalu tengok Mekanika. Abang Jaafar. Abang Jaafar. Tapi Orang Kelantan, saya memang Kelantan. memang banyak, dia pun video-video dia banyak input lah. Betul. Banyak input. Betul. Syok lah dia selang-selangan ni kan.
MLM. Dia selalu kan dia selalu ni orang lain kan. Jom join podcast jom. Datang studio. Okay, lepas tu saya selalu tengok Kereta. Kereta best. Lepas tu Abang Gan. Pandu laju. Pandu laju Abang Gan kan. Lepas tu siapa lagi Poltan. Nas Nas Ahmad. Nas Abdullah. Nas Abdullah Samad yang melodi tu. Dia kata Conquer. Fadil pun nak kereta ni. Minat kereta ni. Fadil minat kereta. Tapi cakap pasal Abang Gan je tadi, betul lah, saya setuju. Saya beli kereta saya yang sekarang ni pun sebab Abang Gan lah. Saya bagi tahu jujur dan ikhlas lah. Kadang-kadang mereka ni memang ada influence dalam decision kita beli kereta. Ui, bahaya. To be honest Betul. Saya kadang-kadang saya nak beli kereta kan. Saya ada contoh lah A, B, C contoh option kan. Saya akan tengok dia orang cakap apa. Satu lagi ni Bobby Eng. Bobby tak perasan. Bobby Eng ni dia review dalam bahasa Inggeris biasanya. Dia orang Malaysia. Okay. Tapi dia review dia tak ada potong-potong macam mekanika. I Love Melaka tuan pernah tengok? I Love Melaka memang ambil super bagus. Okay. Itu I Love guys, Melaka. Tom Fadi memang suka kereta guys. Banyak YouTube channel ada layan itu kereta. Malaysia lah saya sebut. Ada yang luar negara tu macam kawau sebagainya. Memang saya setiap hari tengok benda tu kan. That is one of my hobby lah. Tengok kereta. Okay. Itu bongkar satu rahsia hari ni. Fadil je tahu rahsia tu sebenarnya. Okay. Gam. So apa tu, selain pada kita nak kongsi kepada pendengar-pendengar lah yang mungkin nak start, sebab dulu bila sebut YouTube je memang famous dengan buat duit. Betul. Yes. YouTube je buat duit. Tak dinafikan, terus terang betul alhamdulillah. Zack berani cakap, Zack berkahwin pun alhamdulillah daripada rezeki tu. Beli kereta pertama pun alhamdulillah daripada rezeki tu. Okay. Dan satu benda yang sebelum kita pun nak wrap up dan sebagainya. YouTube ni dia ada syarat-syarat sebelum buat duit. We call it monetize lah. Yes. Before you can monetize your content, you need to have at least 1,000 subscribers. 1,000 subscribers dengan 40,000 minutes of watch time. Yang 40,000 tu, minta maaf kalau silap, you guys boleh double check balik, but subscribers confirm 1,000 subscribers. So nanti you guys dah legit untuk demonetize, YouTube akan hantar email lah. Yep. Dia kata you can bla 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 bla. Okay, nak buat duit pun dapat RM12 boleh lah. Tapi itu bukan ultimate. Bukan ultimate dia, betul. Kalau usahawan. Usahawan dia punya main focus bukan buat duit di YouTube. Betul. Okay, kita bukan hidup dengan YouTube. We need to understand that. Usahawan fokus dia di YouTube adalah branding. Correct. Fokus dia adalah branding. So apabila orang type, let's say something, keluar dia. Dan dia memberi solution kepada problem. Biasa orang pergi YouTube ni sebab problem lah. Dia akan cari how to whatsoever kan. So orang tu sentiasa ada dengan dia. So apabila orang tengok dia, branding dia akan start naik. Okay. Dan jika korang dua-dua pula mencarinya. Boleh. So dan kalau kita ni pakar dalam bidang buat ads, kita boleh retarget balik orang yang tengok video kita dengan iklan berbayar. Nampak Itu teknikal berbayar lah. Jadi kita akan first kali kita cari dulu orang yang betul-betul serius nak cari that kind of solution. Dia keluar je daripada video tu, nampak terus iklan kita. Betul. Sebab hari tu kita tengok evolusi.my kan, tiba-tiba buka YouTube keluar iklan Panivo. Evolusi. Tiba-tiba nanya. Dia pernah kena juga Pernah kena. Macam kalau dekat TV rumah saya, kalau saya tulis dekat Malaysia Fahdi je, keluar Fahdi Ghazali nombor 3. Tapi kalau dekat phone, type FAH je dah keluar Fahdi Ghazali. Dia memang penting. Itu panggil apa tu Fahdi? Dia punya technical terms je SEO. SEO. So benda tu lah. So bila kita usahawan, kita penting ada di, bukan saya kata ada di YouTube saja, ada di semua channel. Betul. Tapi kita tak boleh lari dengan keadaan orang akan search. Jadi search ni, so ambil contoh kalau lah orang search something how to whatsoever, bagaimana untuk apa, result search Google tu dia akan include juga video di YouTube. Betul tak? Perasan Betul. Tak? Dan mana lagi obvious link yang banyak-banyak tu dengan YouTube di dalam search punya result? Mana satu yang lebih video obvious? lah. YouTube. So kalau kita ada YouTube, orang search something, di YouTube kita dah menang. Di search Google pun kita akan menang juga. Betul. Dan pelanggan-pelanggan kita kadang-kadang kita kena faham kan, kita episod bila saya ingat
kita kena jadi lebih bijak daripada pelanggan. Jangan jadi betul. lebih bodoh daripada pelanggan. Minggu lepas. Episod 2. Episod 4 3 episod 2. Episod 2. So macam mana kita nak jadi lebih bijak daripada pelanggan? Pelanggan ni nak bijak, dia satu je, dia akan search dulu maklumat. Dia akan search, okay, betul ke tak, legit ke tak bisnes ni. Kalau dia on search tak jumpa, ada satu orang kawan saya ni, dia adalah CEO kepada bookcafe.com.my. Kan? Dia kata apa? Kalau orang search awak dan tak ada di dalam search, umpama bisnes awak ni tak wujud. Full stop. Jadi kau nak tahu bisnes kau nak pastikan orang beli dengan kau, maksudnya kita nak jadi lebih bijak pada customer kita, kita kena pastikan kita wujud apabila mereka cari tentang kita. Cari je nampak kita dah. Cari je jumpa. Nak tak nak sekarang ni zaman digital. Yes. Be active on digital platform. That's it. Salah satunya kita bincangkan hari ni YouTube. Start lah guys. Start, just do it. Quantity. Betul. Over quality. Sebab saya ada ingat yang pesanan Datuk Wira Hassan Faisal. Dia betul kita di era 5G. 5G adalah era video, betul. Video. Betul. Nas Daily pun ada share satu video tu. Dalam satu video dia kata the future is video. Yes. Memang sekarang ni tau reels semua, Facebook pun ada reels, TikTok memang senang, easy nak consume dan sebagainya. Betul. Alright, so terima kasih banyak kepada semua yang mendengar. Terima kasih Tuan Fadi for your time again. Kita nak baca hadis kan? Nak baca hadis, tapi sebelum tu saya nak tamatkan dengan satu cerita. Macam tadi, sambil-sambil saya cari sama-sama cari. Okay, Macam tadi kan Dylan, kita cerita ada penonton-penonton dan juga pendengar. Saya cerita tadi kata kenapa pergi audition tak dapat lah, semua tak dapat. Sebab apa? Kononnya kita tak meletakkan berkat mak bapak tu kat depan. Betul-betul. YouTube ni tiba-tiba pergi minta member Aisyah Aziz kot. Waktu tu baru keluar Akademi Fantasia. Rate dia tinggi lah. Azhil tinggi lah. Betul. Tapi saya alhamdulillah dapat buat disebabkan silaturahim. Jadi bila saya fikirkan balik, sebenarnya perjalanan itu mudah disebabkan ayah saya dia tak cakap dengan mulut tau. Pegawai polis kan. Dia tak cakap dengan mulut tau. Tapi he bought my first camera. Galakkan tu ada lah. What does that mean? He bought my first camera because dia nampak macam okay, anak aku ni aku dah bagi macam dah cakap macam-macam tak jalan kat ni. Dia betul-betul nak buat art lah. So he bought my first camera, Sony. Memang best lah. So saya guna benda tu lah. Benda tu dia tak ada kata pun ayah berkati ayah tu. Tak. Tapi the action shows lah. YouTube. Even sampai sekarang pun orang macam kalau mencari tu saya pergi video pun cakap, Abang Zaid, lama tak buat video. That. So saya sangat-sangat, kalau benda yang saya boleh kongsikan manfaat kepada penonton-penonton dan pendengar adalah whatever you want to do, please do start. But first kat dunia ni jangan abaikan mak bapak. Mak bapak nombor satu. And then insyaAllah biarlah dia berjalan sendiri insyaAllah. Lancar je insyaAllah. So itu dia lah perkongsian untuk episod kali ni pada saya Fadil. So sebelum kita tamatkan this podcast, hadis of the day Tuan Fadi, silakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam Muntaqa Hadis lagi, muka surat 150. Siapa yang ada buku ni lah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Sahal bin Sa'ad berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa pada dua waktu tidak akan ditolak. Doa ketika azan dan doa ketika peperangan sedang marak. Peperangan sedang? Marak. Tengah perang maksudnya. Tengah berperang. Dua doa tu takkan ditolak. Maksudnya apa? Doa tak ditolak tau. Ni jelas ni, tidak ditolak. Nak apa? Uish. Warna biru kan? Sport hitam kan? Betul lah. Yang menguatkan tak ditolak tau. Tidak ditolak. Angkat tangan waktu tengah azan. Ya Allah. Waktu mana azan pun tak dinyatakan. Azan ketika lah. azan waktu masuk waktu lima lah. Waktu tu lah. 5 waktu tu lah. Angkat tangan jap je kan. Betul azan pun sekejap je. Ketika azan. Dan doa ketika peperangan sedang marak. Dekat Ukraine tengah berperang. Sedang marak. Peperangan ekonomi. Perang macam-macam. Yes, betul. Even kita COVID pun tengah berperang juga. So yang tu ada khilaf. Khilaf dia. Minta maaf lah, yang tu saya tak pandai lah. Tapi yang betul-betul clear adalah ketika azan. Doa masa azan. Ini Lepas tak kita azan slow kan, sambung balik tengok YouTube. Dia waktu azan tu apa ni? Waktu azan tu kita doa ke apa?
Ni ikut hadis ni, doa ketika azan. Sebab tu azan kan ketika. Ketika Okay. saya nak explain bukan ustaz, tapi kita faham begini. Mungkin penonton-penonton kita atau pendengar kita yang mungkin lebih dahsyat Arif, yang lebih arif, ahlinya. Mungkin you guys boleh komen. Betul. Ataupun nanti kita, saya teringin sebenarnya Tuan Fadi, sebelum kita tamatkan, saya teringin banyak kali sangat-sangat dah ni saya duk dengar guru saya daripada Tuan Fadi, Ustaz Faturi tu. Ada peluang ke untuk kami Fun Evo ni untuk berjumpa? Tapi kena bagi 3 hari. Confirm. Daus nak wakili dah bagi kopiah tu. Bagi 3 hari confirm. Okey, 3 Dia tak hari. adanya nak mengopi, tak ada. 3 Serahkan hari. 3 hari terus. Serahkan diri, jiwa dan raga 3 hari. Kira paid leave lah tuan. Paid leave. Direct ke chairman tu. Saya 3 hari. 3 hari je. Tak boleh macam ni. Sabtu, Ahad, cari satu lagi cuti yang agung ke apa ke. RL lah. Cari apa event kan. Okay, InsyaAllah kita borak belakang kamera ya benda tu. Okay, Abang Mu, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di Funnel Info Podcast. If you guys happen to like this video, don't forget to give it a giant thumbs up. Subscribe YouTube channel Fahdi Ghazali yang sedang mendengar di Spotify, di Apple Podcast dan mana-mana saja anda sedang mendengar. Terima kasih banyak-banyak. Terus support dan share kepada rakan-rakan sekalian. Dan dah episod 4 Fadil Tutak-tutak episod 4 lah. Tutak episod 4. Tak sabar Evolusi untuk pun dah habis. Evolusi pun dah habis. Tak sabar untuk episod kelima. Okay, Rin, terima kasih. Any last word daripada Fadil, Tuan Fadil lu silakan. Okay, jadi pastikan anda keep on support us. Tuan Fahdi. Kan? Itu je. Nampak macam macam apa nak cakap kan? Itu je. Tuan Fadil. Saya nak cakap apa macam saya sebut ada satu meeting kita pagi tadi lah. Saya sebut kalau sungai yang mengalir deras, walaupun ia berhenti disebabkan beku ketika musim sejuk, ingatlah, ada satu ketika dia akan kembali deras apabila matahari muncul kembali. There you go. So what you should do, cari je matahari tu, dan menyebabkan you akan go lagi. Sinar itu pasti datang. Yes. Alright guys, thank you so much. Jumpa pula. Temu apa? Ayat-ayat Tuan Fahdi dia macam tiba-tiba masuk. Terus jadi hang kan? TikTok boleh jadi video TikTok. Alright, jumpa Hari lagi. ini adalah perjuangan, esok Esok adalah adalah pengharapan, pengharapan. lusa adalah kemenangan kita semua, insya-Allah. Jumpa anda di Angkasa Kejayaan. Take care. Pagi. Assalamualaikum. Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di Podcast Funnel Evo.